Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Muka surat 21 dah. Mana ada kitab tu, muka surat 21. Yang ketujuh dia bila qudrah. Nah, yang ketujuh dia bila qudrah. Tapi kalau kita mengikut bait syairnya, bukan sifat qudrat dulu. Nah, kalau ngikut bait syair dia kata wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Dia bila sifat hayat dulu. Nah, tapi buku moden kita ni dia wak mari qudrat dulu. Agak orang panggil tidak mengikut apa yang diaturkan oleh nazim, oleh orang yang asal tukar syair ni. Nah, kalau kita araknya ikut betul nah. Kalau kita Nuruz Zalam, lepas daripada perbahasan sifat wahdaniyah, betul-betul dia wak mari sifat hayah. Nah, kerana kalau kita ikut syairnya memang sifat hayat dulu yang dibilang oleh nazim. Nah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Hayyun tu isyarat kepada sifat hayah. Tetapi buku kita ni dia bila sifat qudrat dulu. Tak apalah, kita lalu tengok ke buku kita. Dia katanya yang ketujuh qudratun. Dia bila sifat qudrat dulu. Ini sebagai isyarat bahawasanya kitab ni betul-betul untuk orang awam. Nah, kerana setiap susunan ulama dalam membilang sifat-sifat Tuhan ni sebenarnya ada isyarat-isyarat dia. Nah, kalau kebiasaan ulama mutakallimin, ulama kalam, nah mutakallimin
Mereka akan bila sifat hayat dulu daripada sifat ma'ani. Sifat hayat dulu. Karena sifat hayat itu seolah-olah syarak pada wakil dan syarak sengerti fit ta'akuli pada fikiran akal kita. Apa? Yani syarak nak mengesahkan zat tu boleh bersifat dan dengan sifat-sifat kudrat, irada, ilmu, sama, basar, kalam. We yakin dulu hidup kan mati. Gitu. Nah. Jadi kalau kita duduk bila-bila apa mati. Tak duduk bila mati dah. Nah. Tu lagu tu. Jadi ulama mutakallimin biasanya dia akan bila sifat hayat dulu. Nah. Karena orang panggil isyarat kepada akal. Nah, ta'aqqul akal. Kalau ulama tasawuf, nah, ada juga ulama tasawuf dia kara sifat 20. Nah, dia kara ilmu tauhid. Maka sifat ma'ani yang pertama akan dibilanya ialah ilmu. Nah, sifat ilmu. Sebab apa? Sebab pada tilik pandang orang sufi, segala benda ni nak berlaku ialah telah sedia kala maklum di dalam ilmu Allah. Nah, perkara hak berlaku sekarang ni hak Tuhan buat ni, semuanya ialah nyata pada ilmu Allah sedia kala. Nah, hidung kita kepek lagu ni sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu. Lagu ni dah sebiji gini dah. Bukan kata kepek lagu lain tu saya tahu. Bila jadi, kepek lagu ni. Bawa jahil tu saya kalau gitu. Nah, dah. Jadi segala benda yang berlaku ni, nah, pucanya di ilmu Allah Ta'ala. Maka orang tasawuf ni, dia akan bila sifat ma'ani yang pertama ialah ilmu. Tapi kalau ulama akidah, ulama tauhid, maka sifat ma'ani yang pertama dia akan bila ialah qudrah. Ni. Kenapa? Kerana di kita orang awam ni, macam hamba ni lah, macam kita semua ni, tak tahulah kalau ada wali sini kau Allah A'lam lah, minta maaf banyak awal-awal lagi lah. Nak tahu kita wali, kita tak tahu. Tak ada alamat. Kalau ada waliullah, minta maaf banyak-banyak dah. Kalau hamba orang awam, kalau hak serupa dengan hamba juga orang awam juga. Maka perkara hak nyata zahir di mata kepala kita ialah asar, kesan daripada takluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Ekor sejuk, kipas berangi, lapu nyala, apa saja berlaku ni kesannya daripada takluk sifat kudrat Allah. Jadi hak kita nampak dengan mata kepala kita jembar mula-mula sekali di mata kitanya ialah kesan daripada hijau sifat kudrat Allah Ta'ala, atau kesan daripada Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Tu. Jadi Allah Ta'ala buat segala mungkinat makhlukat ni ialah dengan bersepakai di zatnya sifat kudrah. Sebab tu Tuhan kata dalam Qurannya, wallahu ala kulli syai'in qadirun. Wallahu, bermula Allah itu ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Begitu. Di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Mana yang terima ada, terima tak ada, Allah tu ialah qadirun, zat yang maha berkuasa, aidzatun muttasifatun bil qudrati, zat yang bersifat dengan sifat berkuasa. Dah itu dah. Kenapa kita tafsirkan syai' tu dengan perkara yang mungkin? Kerananya di ayat yang lain tentang ilmu Allah Ta'ala sebut syai' juga. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu dialah zat yang maha mengetahui. Syai' pada sifat ilmu dengan syai' pada bahasan sifat kudrat tak sama tu. Kalau syai' sesuatu pada perbahasan sifat ilmu, memang Allah Ta'ala tahu segala benda, segala perkara. Benda wajib Allah Ta'ala tahu atas jalan wujub, benda mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah,
dan benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Nah, Allah Ta'ala tahu segala benda. Tapi kalau bab kudrat, Allah Ta'ala kuasa menjadi, mengada, meniada dan sebagainya, ini tagangannya hanya kena kepada perkara yang mungkin, perkara yang terima ada, terima tak ada, perkara yang jaiz dia panggil. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu, subutuhu wa intifa'uhu. Perkara yang terima pada akal kita, adanya dan tiadanya, atau sungguhnya dan tidaknya. Itu dah. Ada pun perkara yang mesti ada, perkara yang tentu ada, tak terima nak kata tak ada, maka hak tu tak masuk dalam bidang kuasa kudrat. Tak masuk. Mana benda tentu ada, tak terima nak kata tak ada, zat Allah dan sifat-sifat Allah. Maka tak bolehlah kita tanya soalan Allah Ta'ala kuasa tak buat zat dia. Apa cakap aku tu? Soalan tu dah awal lagi tak betul tu. Nah, Allah Ta'ala kuasa tak buat zat dia? Boleh tak? Mampu tak dia nak menciptakan zat dia atau sifat-sifat dia? Kalau ada orang tanya lagu tu, jawabnya tanya dulu, zat Allah, sifat-sifat Allah ni mungkin ke wajib? Maka kalau wajib, benda tentu ada, tak terima nak kata tak ada, maka tak termasuk dalam bidang kuasa kudrat. Karena sifat kudrat tu ialah sifat perkuasa. Sifat perkuasa ni ialah hijainya ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Itu kuasa mengadakan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada ada kepada tiada. Jadi zat Allah, sifat-sifat Allah ni benda tentu ada, bukan terima ada, terima tak ada. Maka tak masuk dalam bidang kuasa sifat kudrat. Begitu juga mustahil. Gapo dia mustahil? Perkara tentu tidak atau perkara tentu tak ada. Perkara tentu tidak, perkara tentu tak ada. Maka tak boleh kita tanya soalan Allah Ta'ala kuasa tak buat anak bagi dia, buat bining bagi dia, cipta ke ibu bapa untuk dia, kuasa tak? Tak boleh tanya soalan lagu tu. Dah. Hamba ingat masa mula balik Mesir dulu, ada satu hari tu singgah di satu masjid. Singgah di satu masjid. Jadinya maka ketika tunya muka kita pergi apa nama ni, pergi berderak ke, pergi shopping gitulah, pergi berjalan. tak ada lah pakai sokok kopiah ke serbai ke, tak ada lah. Pakai baju t-shirt seluar jeans gitu je lah. Kepala pun dogo-dogo, rambut pun panjang, pakai kata baru dah. Jadi sudah sembahyang maghrib tu duduk kejap tengok ada ustaz naik mengajar. Ngajarnya ilmu akidah, ilmu tauhid ni. Sedang moleknya duk bahas sifat kudrat. Duk bahas sifat kudrat. Jadi hamba pun kata nak dengar sikit. Lagu mana ustaz KL Lumpur ni mengajar tauhid ni ni. Bukan kata nak cari kesalahan. Nak dengar lah, mudah-mudahannya kalau betul semuati syarahannya mengikut ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Maknanya masjid surah kita ni tak kering daripada asatizah ustaz-ustaz yang tidak jemu-jemu mendidik umat ni supaya mengenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Tiba-tibanya dalam mengajar tu, dia pun tanya orang masjid Jumaah gini lah. Dia tanya. Tuan-tuan yang tanya. Dia tanya, bukan orang kampung tanya. Dia tanya, Haji, Tuhan kuasa tak buat anak bagi dia? Tuhan kuasa tak buat mak pak bagi dia? Ni tanya satu lagi tu. Tuhan kuasa tak ciptakan ibu bapa bagi dia? Atau Tuhan kuasa tak buat Tuhan lain selain daripada dia? Enggak, bila Jumaah kena tanya lagu tu, tak tahu nak jawab ke mana, healing pun tak, angguk pun tak tahu dah tu ni. Nganga.
Hang pun duk nanti tunggu dia jawab lagu mana. Duka ceritanya dia jawab, Tuhan kuasa. Sudah. Tuhan kuasa buat anak bagi dia, mak pak bagi dia, bini bagi dia, Tuhan lain pada dia. Cuma dia tak anak je. Sudah. Nah, cuma dia tak ambil ya, dia tak asal ya. Nah, lepas tu dia kiyah. Apa kita Nah, dah perut kita kenyang dah. Orang ajak lagi pergi makan nasi. Kita pergi makan tak? Boleh tak kita nak makan? Boleh, cuma kita tak ambil, kita tak asal, kita tak anak. Sebab apa? Kenyang dah perut. Siap jawab lagu tu berat. Nah, betul sungguhlah katanya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraidi, fi ilmil aqaid, dia katakan memang tidak wajib atas orang awam ni mengaji takluk sifat ma'ani, tetapi di atas orang yang nak mengajar orang, fok tok guru, fok ustaz, wajib atas dia kena mengaji. Sebab apa? Takutnya dia tak reti, orang panggil tiap-tiap sifat tu dia salah letak. Tu dia kata Tuhan kan bersifat dengan sifat kudrat. Tuhan maha berkuasa. Jadi Tuhan boleh buat segala benda yang nak buat, ikut dia yang nak buat gapo. Segala benda iya, tapi segala benda tu benda gapo. Kalau benda wajib tak masuk dah, kerana benda tentu ada. Kalau benda wajib benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Zat Allah dengan sifat-sifat Allah, bukan Allah yang menjadikan zat dia, sifat-sifat dia. Kalau Allah yang menciptakan zat dia, sifat-sifat dia, bermakna zat dia dengan sifat-sifat dia tak ada dulu. Lepas dia buat tu baru ada. Bermakna zat dia, sifat-sifat dia bukan wajib, mungkin apa panggil? Jaiz, haram. Begitu juga benda mustahil. Benda mustahil lawan bagi wajib tadi mana? Benda tentu tak ada. Tak terima nak kata tak ada. Mana? Bini Tuhan, anak Tuhan, mak pak Tuhan, Tuhan lain pada Allah. Tu benda hak tak terima nak ada dalam kepala otak kita. Bukan terima ada, terima tak ada. Tak terima nak kata ada. Maka Tuhan kuasa dak buat benda mustahil ni. Jawabnya tak kuasa. Itu tak kuasa lemah. Bukan lemah bengok. Bukan bidai kuasa dia. Gajah tak pandai panjat pokok kelapa. Kita kata gajah tu lemah. Ni besar saja tak pandai nak panjat pokok kelapa. Bodoh ni. Bukan gajah tu bodoh. Hak pegang gajah tu bodoh. Ni. Bukan kerja gajah duk panjat pokok kelapa. Tu tak? Tu kerja gajah tu heret kayu balok tu kerja gajah. Kalau beruk tak pandai panjat pokok kelapa, iya boleh kata beruk tu bodoh. Muka kerja dia dah beruk tu. Itu Jadi kudrat Allah Ta'ala berhadap kepada perkara yang mungkin. Apa mungkin? Yang jaiz. Terima ada, terima tak ada. For kita ni, terima ada, terima tak ada, okay? Belum kita ada, terima ada, terima tak ada. Bahkan berat kot sebelah ada, berat kot sebelah tak ada. Betul tak? Siapa masa Tuhan buat kita ada, ada kita mari ikut tak ada. Sambil-sambil ada ni pun terima tak nak kata tak ada. Terima. Kalau orang pergi pondok ambo tanya ustaz ada tak? Ustaz tak ada. Ustaz pergi kuliah. Tak ada. Terima nak kata tak ada. Pas ada kita ni pasti pula berhubung dengan tak ada. Pas bila kita tak ada, satu masa nanti ada pula kita. Tu orang panggil mungkin. Terima ada, terima tak ada. Terima dua belah dia panggil. Pas bini bagi Tuhan ni bukan terima ada, terima tak ada. Terima tak ada semata-mata. Gitu Anak bagi Tuhan ni terima tak ada semata-mata. Mak pak bagi Tuhan terima tak ada semata-mata. Tuhan lain pada Allah terima tak ada semata-mata. Bukan terima ada, terima tak ada. Kalau terima ada, terima tak ada, betul fak kafir. Fak kafir betul. Tuhan lain pada Allah ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Siap lah gitu. Tuhan lain pada Allah ni benda tak ada. Tak terima nak kata tak ada. Maka kudrat Allah tu berhadap dak perkara yang tentu tak ada. Tak. Tu ingat baik-baik. Itu habis. Maka sebab tu dalam buku kita kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Iya betul sungguh, tak ada batas. Tapi berhadap pada perkara yang mungkin. Tak ada batasnya sifat kudrat Allah Ta'ala ni.
berhadap kepada perkara yang mungkin. Apa perkara mungkin? Perkara hak terima ada, terima tak ada. Ada berapa jenis mungkin? Alim ulama kita sebut ada 4 jenis mungkin. Ingat molek. Mana 4 jenis mungkin? Pertama dia panggil mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin makna terima, benda terima ada, terima tak ada. Tapi maujud ba'dal adam. Ada kemudian daripada tiada. Mana? Apa kita lah ni? Kita ni mungkin maujud ba'dal adam. Mana? Terima ada, terima tak ada. Tapi sekarang ni ada. Setelah mana dulunya kita tak ada. Belum 31 hari bulan 8, 89, hamba ni tak ada atas muka bumi ni. Siapa masa 31 hari bulan 8, 89, boh tubiklah hamba daripada perut mak hamba ni. Ni. Start situ hambanya mungkin maujud ba'dal adam. Benda terima ada, terima tak ada diri hamba ni. Tapi adanya setelah daripada dulunya tak ada. Dulunya tak ada, sekarang ni ada. Satu. Yang keduanya orang panggil mungkin ma'dum ba'dal maujud. Mungkin makna benda terima ada, terima tak ada. Tapi ma'dum ba'dal maujud. Tak ada dah lah ni. Setelah mana dulunya ada. Gapo dia ustaz? Supaya dengan tok nenek moyang kita. Tok nenek moyang kita ada lagi tak lah ni? Ada hak ada. Boleh jadi ada hak kita ni. Tok ya ada lagi. Boleh jadi tok yang umur panjang. Kebanyakannya tak ada lah tok moyang kau lagi sangat. Tapi ada dulu. Dulu ada. Tak percaya kita tanya ayah kita. Mana kubur tok Ni ayah. Ayah pada tok moyang ni. Ayah pada monyet, cek orang panggil. Sini. Tu. Kubur pada cek, cok. Orang ada lah kau dulu ya. Lah ni paham mana habis? Tak ada. Tu orang panggil apa? Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda ada, benda terima ada, terima tak ada. Sekarang ni tak ada setelah mana dulunya ada. Kita satu masa pun akan siapa jadi mungkin ma'dum ba'dal maujud. Itu lagi betul. Yang ketiganya mungkin sayu jadu. Itu yang ketiga. Mungkin benda terima ada, terima tak ada. Sayu jad. Apa sayu jadu? Selagi akan ada. Gapo tu contoh? Seperti anak yang kedua, yang ketiga bagi pasangan suami isteri yang dapat anak yang pertama. Jadi seorang suami isteri, satu pasangan suami isteri itu bila dia kahwin dapat anak yang pertama, berarti dia tidak mandul. Dia tak mandul. Lepas tu bila tak mandul, anak kedua, ketiga, keempat sayu jadu. Selagi akan ada itu. Tu orang panggil mungkin sayu jadu. Itu yang ketiga. Yang terakhirnya yang keempat, mungkin benda terima ada, terima tak ada. Mungkin dia panggil benda terima ada, terima tak ada tak? Tapi alimallahu annahu lam yujad, yang nyata sedia kala di ilmu Allah, Allah tidak akan ciptakan. Contoh seperti anak bagi orang mandul. Jadi anak bagi orang mandul ni mungkin tahu tak? Bila nyata kata dia tu tak ada anak, bila mati dia. Maka sebab tu orang mandul, jangan putus asa usaha. Jangan putus asa. Memanglah doktor kata awak ni ada penyakit ni susah nak dapat anak. Tapi kalau dia ikhtiar usaha apa semua sekali, kita tak tahu sebab apa? Sebab anak bagi orang yang penyakit mandul ni mungkin. Asalnya mungkin. Terima ada, terima tak ada. 8 tahun kahwin, tiba-tiba lekat perut, dapat anak. Bermakna anak dia bukan mungkin alimallahu annahu lam yujad, tapi mungkin sayu jadu. Benda terima ada, terima tak ada, selagi akan ada. Itu maksud. Tapi dia ikhtiar sampai mati, tak ada anak terus.
Bila mati barulah nyata di kita. Oh, anak bagi Timoh ni, anak bagi Zainab ni, anak bagi pasangan Pok Doloh dengan Zainab tadi ni ialah mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tak ada. Tapi nyata di ilmu Allah sedia kala lagi, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah tidak ciptakan untuk dia anak tadi. Kita bila tahu? Kita bila yang mati baru kita tahu. Nah, dia sendiri pun bila tahu? Bila yang mati baru kita tahu. Nah, selagi mana yang tak mati lagi, jangan duk putus usaha lagi. Nah, kita ni hamba sebatas ikhtiar usaha. Bukan kita yang menjadikan anak kita. Tengok orang hak tak ambuh anak. Nah, ramai mana pasangan hak tak berkahwin, wala'iyadzubillah. Sekali main lekat dah perut. Tu kat wala'iyadzubillah. Duk pergi buat anak tu siapa dalam bila air jambai ke apa. Nah. Orang hak nak anak pula. Tak cakap kali usaha, tak lekat-lekat kat sini. Berapa? Sebab kita ni bukan kita hak buat anak kita. Kalau kita buat anak kita ada dak mak pak nak anak tu bik cacat. Tak ada. Tak. Tak ada orang hak nak anak dia tu tak sempurna, tak ada. Itu tak ada orang kalau boleh ya Allah biarlah anak aku ni cacat istimewa. Tak ada lagu tu. Tapi kadang-kadang ada dalam 10 orang anak seorang istimewa. Ada hak cacat. Itu nak menunjuk kata bukan kita hak buat anak. Siapa hak ciptakan anak? Allah. Kita batas usaha je. Kita hamba ni ikhtiar usaha. Kudrat kita yang baru, iradat kita yang baru ni sebatas ikhtiar usaha. Iradat kita ikhtiar, pilih. Kudrat kita usaha, kasbin dia panggil. Kasbin wa ikhtiarin. Usaha dan pilih. Itu tugas kudrat iradat kita yang baru. Patu nak jadi benda tu lagu mana? Dengan sebab kudrat iradat Allah yang qadimah. Iradat Allah yang menentu, kudrat Allah lah yang menjadi, yang mencipta. Gitu. Sebab itulah kalau kita nak, mana pilih, kita nak pilih dan kita usaha tapi tidak disertai dengan kudratullah, iradatullah, maka tak jadi benda tu. Betul tak? Tak jadi. Amba selalu buat contoh, orang sakit duduk hospital. Sedar, pejam mata sedar. Mulut boleh kecek. Tiba-tiba marilah saing-saing kawan-kawan sahabat lama mari duduk ziarah. Bini dia pun kata, "Abang, buka mata abang, tengok siapa mari ni." Saing-saing abang hak lama-lama pakat mari ziarah belaka. Dia pun pilih nak akak kelopak mata. Pilih, hati dia tu pilih. Ikhtiar. Ikhtiar. Pilih. Iradat dia ada iradat kan? Maka iradat kita ni pilih. Nak akak kelopak mata. Dan kita pun ada kudrat yang baru pada kita untuk usaha. Mana? Kita usaha nak akak kelopak mata. Tapi kalau tanpa disertai dengan kudrat iradat Allah, kelopak mata yang paling renyah ada di tubuh badan kita. Jangan kata tangan, kaki ke apa dah sini. Hak renyah kali ni kelopak mata ni tak lapas kilo ni. Nanti sudah timbel di sini. Tak terakak. Itu nak ayat jelas bahawasanya yang menjadikan sekalian perbuatan ialah Allah. Lepas tu kita sebatas ikhtiar usaha saja. Sebut Allah yang menjadi sekalian perbuatan hamba, ini nak tolak fahaman qadariyah. Fahaman qadariyah, ingat baik-baik. Fahaman qadariyah ni apa? Dia i'tikad setiap perbuatan yang kita nak, kita pilih, ikhtiar kita. Maka kitalah yang mencipta, yang menjadikan perbuatan tersebut. Itu fahaman qadariyah. Jaga-jaga. Qadariyah bukan qadiriyah. Kalau qadiriyah tu tarekat dalam tasawuf tu. Takut tukar hamba tak boleh benar kalau ingat sebut qadariyah. Teringat orang mari ziarah pondok hamba pakai subah besar. Piah pun taja cacak kalau jatuh cicak tu belah dua tak ada ngocak dah. Mari mak besar mari daerah kata ustaz bawa tarekat ke apa pondok ni.
sudah tanya bawa tarekat. Kata tak ada tarekat. Pondok ni pondok bukan pondok tasawuf, bukan pondok sufi, bukan zawiyah, bukan tempat orang duk ngatik-ngatik. Nah, ni pondok ni pondok orang ngaji kita. Nah, payah kata tu nama sufi tu. Ada pondok Rumi Sufi Jawi. Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah, pondok Rumi Sufi Jawi. Tu ada sufi tu ya. Ai kata sufi tu ayalah memang sufi tu seorang yang beramal dengan tasawuf, tapi sebenarnya sufi itu amal letak tu kerana kagumnya hamba dengan satu orang penulis kitab As-Sultaniyah, namanya Dr. Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dia karya kitab As-Sultaniyah. Sedap lah baca kitab tu sedap, tentang khilafah Uthmaniyah. Jadi kerana kagum hamba dengan Dr. Abdul Qadir As-Sufi, dan memang dia pun orang tasawuf juga, orang sufi juga, orang tasawuf, orang tarekah juga. Tapi nama tu hamba ambil sepenuh nama kagum hamba dengan penulis buku As-Sultaniyah tersebut. Jadi bukan bawa tarekat ke apa, tak ada. Kalau gitu pondok ni tak ada tasawuf lah kata. Tasawuf ada, ngaji Minhajul Abidin ada, Penawar Bagi Hati ada, Bidayatul Hidayah ada, Hikam pun ada lagi dekat sini. Nak ngaji kita ke apa tasawuf ada. Cuma kita ni bukan orang tarekat lah. Bukan orang bawa satu tarekat. Qadiriyah, Naqsyabandiyah ke, Ahmadiyah ke, Idrisiyah ke, do. Kalau kata ambil, Pak Mesir tu habis syekh tarekat jumpa, ambil belaka sebagai tabarruk, ambil berkat. Kita tak tahu berkat dengan hak mana-mana, okey? Nabi kata al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan itu ada serta orang besar-besar, orang hebat-hebat di kalangan kamu. Kita jumpa orang-orang tak syekh nampak macam warak-warak, kuat berzikir, ibadat. Kita pun ambil lah. Tarekat dengan dia, talqin zikir. Yang ambil tarekat ni memang talqin zikir je. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lam hati. Kalau tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, ada selawat azimiyah, ada istighfar kabir. Itu rukun tarekat, itu biasalah tu. Gitu dia kata. Saya tarekat Qadariyah ya. Kata kalau ke tarekat Qadariyah sesak lah. Macam mana boleh sesak Ustaz? Tarekat Sultan Aulia ni, Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Aku kata kalau Abdul Qadirul Jailani, Syekh Abdul Qadirul Jailani, tarekah dia tarekah Qadiriyah, bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah tu ni hok bahas dalam ilmu tauhid, Qadariyah Jabriyah ni, hok sesak ni. Saya pun tak tahu ya. Ya, serba besar piah saja molek tak tahu fardu ain ni. Ni orang kita ni banyak jenis lagu tu pun ya. Dia tak berahi ngaji kita ni. Tak berahi. Dia berahi ngatik hiling-hiling dekat. Rasa siapa tu bersih hati, rasa akhlak dia baik. Dah dia berahi gitu. Molek juga. Tapi jangan tinggal fardu ain ni hak wajib. Ni hak wajib. Jadi berat kata dalam hati. Serba besar dah ni. Tak tahu Qadiriyah. Jadi ingat buat kita. Kalau tarekat Syekh Abdul Qadirul Jailani tu tariqah Qadiriyah. Kalau Qadariyah ni duk bahas dalam ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni. Jadi dalam perbahasan sifat kudrat iradat ni tak dapat tidak pasti akan terlibat perbahasan Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah yang etika perbuatan hak kita nak, Tuhan telah buat pada kita kudrat yang mampu kita menciptakan perbuatan yang kita mau, yang kita nak tadi. Susah. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad kita ni dapat membuat apa-apa perkara dengan sebab kuwah, kekuatan, power, kudrat yang Allah Taala buat pada kita, maka i'tikad ni sesat, jangan kita ikut. Maka sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah sebut semua perbuatan sama ada ittirariyah hak kita tasih, bukan kita pilih dak. Ya, perbuatan kita ni ada ittirari, ada ikhtiari. Perbuatan ittirari ni mana perbuatan yang bukan kita nak, bukan kita pilih. Kita tak ambuh. Macam kita accident, ada kita nak. Tak ada orang tu kata nu sahaja aku nak accident biar hancur kereta aku. Bodoh orang tu tak ada akal kau mana. Semua orang nak bawa biar comel, biar molek, tak ada malah petaka, tak ada accident. Tu hak nak, hak ikhtiar. Dan dia usaha apa betul sungguh.
tekan minyak tak kuat sangat. Nah, 60 80 je. Sini. Ha, jaga-jaga atas highway 90. Nah, pak kalau masuk cabai kau berapa segenar. Nah. Tu kadang-kadang tak cukup segenar waktu ambil tangan lah pula. Nak ayatnya. Noknya keselamatan. Rodem laga juga. Ha. Siapa tahu? Atau orang panggil perbuatan ittirariyah. Hak kita pilihnya nak tuku paku, lepuk atas ibu jari. Aduh, nah, hak tu kita nak tak? Tambah. Atau orang panggil ittirariyah. Perbuatan ittirariyah ahli sunnah wal jamaah kata Allah buat, qadariyah. Bukan kata Allah Taala buat. Hak jadi khilafnya ialah perbuatan ikhtiariyah. Hak kita nak. Nah. Hak ni jadi khilaf. Katanya ahli sunnah wal jamaah, perbuatan ikhtiariyah pun Allah yang mencipta, Allah yang menjadi, karena kudrat Allah satu-satunya kudrat yang memberi kesan, yang memberi bekas pada manfaat atau mudarat. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak ada yang lain melainkan hanya Allah saja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba dia. Kata fuak qadariyah, dah. Nah, kalau hak kita pilih tu kita lah yang buat. Ha, sini. Bukan Allah dah. Cuma Allah buat pada kita tu kudrat yang mampu, kita pula yang membuat. Tu sesat. Setengah ulama wara an-nahri, ulama-ulama Maturidiyah menghukum kufur lagi. Kufur. Tapi kau tu kau yang marjuh lah. Kalau kufur ni, kalau dia kata bukan Allah yang menjadikan kudrat di hamba tu, tu baru kufur. Tapi ni dia masih lagi kata Allah yang menjadikan kudrat pada diri hamba, maka hamba tu menjadikan perbuatan dengan kudrat, kemampuan, kuasa yang ada pada diri dia. Jadi ada lagi ingat Allah tu, sebab tu tak boleh nak kapi lagi tu. Ingat baik dah. Lepas tu adakah Allah Ta'ala buat, lepas tu kita tak ada apa satu lah supaya dengan kapal ditiup oleh angin. Dah kita diberikan kudrat iradat juga, tapi yang baharu yang tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kesan, hanya sebatas ikhtiar dan usaha, hanya sebatas kasbin wa ikhtiyari. Ini nak tolak satu fuak lagi namanya Jabriyah. Jabariyah, kita nak panggil Jabariyah, Jabriyah. Fok Jabariyah yang kata dak Tuhan berlaku. Nah, kita ni tak ada langsung kudrat iradat. Ni Jabariyah. Ingat baik ni. Kadang-kadang orang itu ia tak faham. Orang tasawuf bukan Jabariyah. Ana faham dah? Lah ni ada kelompok-kelompok. Dia baca kitab-kitab tasawuf, lepas tu dia duk ukur dengan ilmu tauhid. Tak kena lah. Nah. Dia duk ukur dengan ilmu tauhid dengan cara seleweng. Tak kena. Lalu dia hukum di atas orang-orang tasawuf ni. Tengok tasawuf sesat, Jabriyah. Orang tasawuf bukan Jabriyah. Nah, nanti kita cerita sikit lagi. Tegar dulu Jabriyah lagu mana? Jabriyah ni hamba ni tidak ada langsung kudrat iradat. Makhluk ni tak ada langsung kudrat iradat. Patu makhluk ni seperti apa? Seperti kapal yang ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, ke sanalah dia dipupuk. Nah, angin tiup ke kanan, dia ke kanan. Angin tiup ke kiri, dia ke kiri. Kau pernah tengok angin tiup kapas ke kanan, dia pergi kiri. Pelik ni. Nah, jadi kita ni seumpama kapas tu ya. Seumpama kapas tu. Seumpama daun yang ditiup oleh angin. Tak ada kudrat iradat kita ni. Maka fahaman ni boleh jadi kufur apabila dia menghalalkan benda yang haram. Contoh, you nak minum arak atau you nak berzina. Atau haram ni. Atau mana ada haram? Allah yang menggerakkan tangan saya untuk minum. Allah yang menggerakkan saya untuk berzina. Saya tak ada kudrat iradat. Allah belaka saya ni seperti kapal yang ditiup oleh angin. Boleh jatuh kufur tu orang lagu Jabriyah lagu ni, boleh jatuh kufur. Jadi kalau jumpa hak jenis Jabriyah lagu ni, kita atas muka dia lalu dah. Jangan kata marah. Bapa mu tapa aku? Jangan marah ayat ke dia. Nah, saya tak, bukan saya angkat tangan ni. Allah yang mengangkat tangan lepau atas muka awak. Saya seperti awak juga, kapal yang ditiup oleh angin. Guna dalil tu biaya selok sekali dah sini. Tu. Nah, itu buat Jabriyah bunyi je. Saya dia dah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi hak dua ni sesak dua. Qadariyah sesak, Jabriyah pun sesak. Betul hak betulnya mana? Ahli sunnah wal jamaah. Mana? Iaitu setiap perbuatan kita hamba yang bangsa kita nak, kita pilih, kita ikhtiar. Nah, itu disertai dua kudrat, dua iradat. Mana? Qudratullah al-qadimah, qudratuna al-hadithah. Nah, iradatullah al-qadimah, iradatuna al-hadithah. Nah, bagaimana? Gini. Iradat kita ni Allah Ta'ala bui sebatas pilih. Pilih. Nak Islam ke nak kafir, nak masjid ke kelak malak. Ni. Pilih. Pilih. Nah. Dan seolah-olahnya diberi bebas pada zahirnya pilihan kita tu. Seolah-olah. Seolah-olah diberi bebas. Macam mana ni? Nak pergi masjid ke nak kelak malak? Bebas nak pilih. Betul tak? Kalau ada kita nak pilih pergi disco, kalau ada kelab malam terbakar selalu kereta kita dah sini. Meletup selalu. Tak ada. Kalau lagu tu lama dah tutup kelab malam ni. Nak. Bebas. Pergi masjid pergi surah. Kita pun pilih pergi surah. Kita pilih, baru pilih ni, baru hari ni pilih.
sebenarnya pilihan kita ketentuan Allah sedia kala. Tu. Jadi iradat Allah takhsis. Tak masuk lagi sifat iradat, tapi sambil-sambil dah, sebab kudrat iradat ni tak boleh pisah. Tuhan buat gapo hak dia kan dak fa'alul lima yuridu. Tuhan buat gapo hak dia kan dak. Jadi dia tak buat gapo hak dia tak kan dak. Dah. Jadi apabila kita pilih nak pergi surga, baru pilih ni nak pergi surga ni, ngari ni. Sebenar pilihan kita tu ketentuan Allah sedia kala lagi. Tu. Maka sebab tu walaupun kita pilih nak pergi nak pergi masjid, contoh kita pilih nak pergi masjid, tapi kalau ketentuan Allah tak sapa masjid, tak sapa. Tu. Sebab tu kita tu dipanggil mukhtaran zahiran majburan batinah. Secara zahir kita tu diberi bebas untuk milih zahir, tapi secara batin sebenarnya kita juga dipaksai. Secara zahir tu diberi bebas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman silakan, siapa nak kufur silakan. Dah. Tapi apabila seorang itu pilih untuk beriman, sebenarnya ketentuan Allah sedia kala lagi dia beriman. Macam Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, dia pilih untuk kufur. Maka dia pilih untuk kufur, sebenarnya sedia kala lagi Allah Ta'ala tentu dia kufur. Dan Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dia kafir. Bukan Allah Ta'ala tahu nanti Fir'aun tu mati baru tak ada arah lah Fir'aun, kita usaha tu bukan tu lagu tu dah tu dah. Tuhan sedia kala lagi tahu Fir'aun tu mati kafir, dan Tuhan nak Fir'aun tu kafir, tapi Tuhan larang Fir'aun tu kafir. Tuhan suruh Fir'aun tu beriman. Ini perkara mesti kita kena faham. Amar nahi beza dengan iradah, tidak auto mengautomatikkan. Tidak lazim berlaziman. Tidak semestinya benda hak Tuhan suruh Tuhan larang itulah hak Tuhan kehendak. Tak. Tuhan suruh Fir'aun beriman, suruh. Tuhan larang Fir'aun tu kufur, larang. Tapi Tuhan kehendak tak Fir'aun tu beriman? Tidak. Tuhan nak tak Fir'aun tu kufur? No. Tu ke? Beza dah. Sebab tu dalam Quran tu kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhan kamu nak, hei Nabi Muhammad SAW, tak ada kena mungkib dakwah. Senang bagi Allah untuk buat semua manusia ni mukmin, Islam berlaku atas muka bumi. Tak ada Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu, Pohuncu ke berapa nak. Tak ada. Boleh ya. Tak ada payah bagi Allah Ta'ala. Tak ada kena mung Nabi Muhammad pergi duduk dakwah siapa ke Taif, orang lapar batu, siapa bertakut darah dah. Dah perlu. Kalau Tuhan mu nak. Tapi adakah Tuhan mu nak lagu tu? Tidak. Realitinya ada orang beriman, ada orang kafir. Bila Tuhan mu sendiri tidak kehendak, tidak tentu lagu tu. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah patut pula engkau hai Nabi Muhammad nak mengerasi, memaksai, menyakiti manusia sehingga mereka tu jadi mukmin semua sekali? Istifham bimaknal ingkari. Tidak patut. Ingat baik dah. Jadi iradat kita sebatas pilih. No. Iradat Allah lah yang menentukan. Kudrat kita sebatas usaha. Kudrat Allah lah yang menjadikan. Maka sebab tu kita dibalas pahala syurga, dosa neraka, bukan kerana kita yang menjadi perbuatan, tapi kerana usaha kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala dapat bagi usahaan yang baik, dan dosa Allah Taala kata bagi usahaan yang jahat. Kasab usaha yang baik, iktisab usaha yang jahat. Jadi kita tu dibalas pahala syurga, dosa pahala syurga neraka. Ini bukan kerana kita yang menjadikan perbuatan, tapi kerana usaha kita. Hakikat yang menjadikan perbuatan ialah Allah. Tapi kita tidak dibenarkan menisbahkan yang jahat kepada Allah. Tak boleh. Walaupun hakikat betul, yang menjadi itu ialah Allah, hakikat. Tapi Tuhan beri dak iradat, kudrat iradat padamu. Beri untuk mu pilih, untuk mu usaha.
Tak boleh kita nak sandar benda jahat pada Allah. Jahat adab dia bagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu adab. Allah Taala ajar adab. Apa yang mengena kepada kita daripada kebaikan, kita ayatlah ini hak Allah. Hikmatnya supaya apa? Hati kita tidak riak, ujub, sum'ah, takabur. Dan apa yang mengena kepada kita keburukan, katalah daripada diri kita, nah, supaya berbangkit, nah, dalam diri kita untuk taubat, istighfar, menyesal dan sebagainya. Itu ayat tu bukan ayat akidah dah. Itu ayat adabus syariat, adab syariat. Kalau kita duduk cakap lepas-lepas berucap waya-waya, hamba rasa cukup setakat ni lah. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, yang baik tu semua datang daripada Allah, dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Itu kita berakhlak dengan Allah, beradab dengan Allah. Jangan iktikad gitu sungguh, jangan. Mana hak baik daripada Allah, hak buruk memang kita yang mencipta. Oh, kalau gitu kita qadariyah. Kita Mu'tazilah. Secara umumnya Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah memang hak baik je Allah buat, hak buruk kita yang buat. Kalau gitu lemah dah Allah. Lemah lah. Secara adab kita tengok hak baik dengan hak buruk, mana hak banyak? Banyak buruk betul tak? Orang pergi pavilion dengan mari surga, mana ramai? Hak surga boleh bila berapa? Tak ada gila kalau kita bila berapa orang mari surga ni. Tapi hak pavilion kalau kita bila, duk berasa cabut sokok. Tadi berapa ribu dah tadi? Oh, banyak sangat. Pening kita kepala tak nak kira. Ramai. Tapi bukan ayat jahat lah ke, bukan. Ayatnya hak mari surga ni pula. Hak mana dengan orang mengajar, hak mana main-main aja. Ramai orang main-main aja. Ngaji cum tubik. Nah, walaupun dia sendiri tak faham apa pun, fardu ain atas diri dia tak lepas, tapi tubik. Nah, hak semaya tu pula, berapa ramai hak khusyuk, berapa ramai hak duk lara, duk ingat nak pergi buat berapa sini. Sikit seomo hak baik ni. Jadi hak jahat banyak seomo. Kalau gitu, oi, lemahlah Tuhan. Dah hak jahat seomo banyak. Nah, dah Tuhan tak buat benda hak jahat kan hakikat. Susah. Sudah. Jadi hak betulnya semua Tuhan buat belaka, baik atau jahat. Tapi kita tak boleh kata Tuhan buat benda jahat. Su'ul adab ma'allah, jahat adab kita serta Allah. Nah, sebab tu kalau seorang tu dia nak menghalalkan benda yang haram, lalu dia buat dalil dengan sebab ini perbuatan Allah, haram dosa dia. Haram hijab dia tu. Contoh seperti raja-raja yang zalim zaman-zaman dulu. Dia nak menghalalkan perbuatan, dia kata, ni Allah lah ni. Ataupun pola ni kat ni. Cara politik tu lah. Tu teruk ekonomi kita, jangan marah ke kami ya. Allah lah ke ni. Tu paling tu berhujah lagu tu. Kalau hakikat sungguh, ya sungguh. Begitu juga haram dia berhujah apabila tok hakim nak jatuh hukum atas dia. Nanti lu tak hakim, saya berzina ni Allah, haram. Saya curi ni Allah yang buat perbuatan saya, haram. Walaupun hakikat betul tu, betul. Haram dia berhujah lagu tu. Melainkan tidak haramnya bila? Apabila dia telah pun dihukum dah. Contoh kita kata dia ni perogoh bersiri lah dulu dia ni. Lalu kena rigak, kena hukum dah. Bila sudah kena hukum dah, balik daripada penjaranya, dia tobat sungguh dah, tak buat dah benda tadi tu. Tapi mulut orang kampung kita tak boleh jaga. Orang pulau dia nak masuk kedai ruci, orang tutup. Masuk kedai kopi, orang tak layan. Orang ludah pula nak masuk surga, apa orang maki-maki, "Oi, perogoh gih, berapa sama di sini?" Contoh. Maka di dalam keadaan situasi seperti itu saja harus dia berhujah dengan tadi. Baru boleh. Baru boleh dia kata tu orang kampung. Mu duk hina aku, duduk maki aku, duk pulau aku ni atas dosa-dosa aku buat dulu, aku taubat dah. Yang kedua kena ingat hak dulu pun Allah juga yang menjadi. Tu harus. Tika tu baru harus. Dua tadi haram tu, dah. Tak boleh. Hak tika tu baru harus. Sepik doa. Nak hidup tak boleh dalam masyarakat gitu. Betul tak? Maka tika tu baru dia boleh, harus dia berhujah lagu tu. Supaya apa? Supaya apa pun?
Ya juga dah. Allah Taala buat belaka ke. Nah, mungkin dia taubat dah lah ni, tak buat dah. Marilah kita maaf lah. Nah, mudah-mudahan dia taubat sungguh, taubat nasuha sungguh. Berat kena roda dalam jaga tu berat jubur tahi dia. Mungkin dia perik dah, takut dah nak buat pahala ni. Nah, maka kapur sedar. Contoh, itu sahaja situasi yang dibenarkan berhujah dengan hakikat. Selain pada itu tak boleh. Haram. Nah, kalau kita niat istihza, boleh jatuh kufur dah pula kita. Nah, ingat baik-baik. Jadi dalam setiap mata yang tu jadi ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah tu. Hak tu dalam Quran kata min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribi. Nah, di antara tahi dengan darah. Min baini farasin wadamin, di antara tahi dengan darah. Tahi dengan darah. Mana? Tahi tu Jabriyah, darah tu Qadariyah. Nah, mana? Di tengah-tengah ni. Ni darah. Darah ni sinilah darah. Tahi ni perut. Di antara tahi dengan darah adanya orang panggil labanan. Susu yang segar. Susu khalisan. Susu yang bersih, yang segar, sa'iran lisyaribi, yang lazat bagi orang yang meminumkan dia. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu isyaratnya ahli sunnah duduk tengah-tengah. Qadariyah nafi kudrat Allah, nafi kudrat Allah. Jabriyah nafi kudrat hamba. Ahli sunnah wal jamaah isbat kudrat Allah yang menjadi kudrat hamba sebatas usaha. Iradat Allah yang menentu, iradat hamba sebatas memilih. Itu. Ini kita kalau kita tunggu kehidupan kita pun betul sungguh gapo ahli sunnah jamaah. Kita pilih Pilih nak berubat situ, usaha berubat situ. Sembuh tak? Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tak sembuh. Berubat lain pula. Kita tak usaha ke, tak ikhtiar ke berubat. Allah usaha ikhtiar dah. Usaha ikhtiar dah bukan kita yang menyembuh. Gitu. Kadang-kadang kita pilih natu hak ni juruh ni ke, pilih. Kadang-kadang tak juruh pun lepas nikah tak juruh. Buat kan? Kita sebatas pilih. Ikhtiar, usaha. Allah lah segala-galanya, serah pada Allah Taala. Habis situ. Kemudian kalau dalam kita Arab kata wal qudratu, dan bermula sifat kudrat itu sifatun, ialah satu sifat tusahihu, yang mengesahkan lizati bagi zat, antaf'ala wa tatruka, yang mengesahkan bagi zat oleh bahawa zat tu memperbuat dan meninggalkan perbuat. Itu maknanya. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala zat yang mempunyai sifat kudrat ni lah. Karena dia bersepakat dengan sifat kudrat, sifat perkuasa ni lah, dia boleh mengada, memperbuat atau meninggalkan perbuat. Itu dah. Tu habis situ. Kemudian dalil mari sini wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca, kita hurai dah tadi. Kemudian mari kalau Allah tidak kuasa, tentu ia tidak akan mampu menciptakan alam raya yang sangat menakjubkan ini. Betul dah. Itu orang panggil dalil akli, dia panggil. Tu dalil akli. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat perkuasa, tentu dah dia bersifat dengan lawan dia apa? Al-ajzu, lemah. Kalau dia tidak bersifat al-qudrat, pasti dia lemah. Kalau dia lemah, boleh buat alam ni? Tak boleh. Bagaimana alam ni boleh ada kalau tidak ada yang membuatnya? Dia mari fikir-fikir, pasti Tuhan yang membuat alam ni bersifat dengan sifat kudrat. Tentu tidak dia lemah. Dalilnya alam ini selesai fardu ain pada sifat kudrat. Habis situ. Kemudian insya-Allah kita sambung pula semulanya iradah yang ke-8. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada peng tak? Ada soalan kalau ada.
Tak ada. Oh, pahal belaka ni kemak mi sungguh for kita. Nah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad